Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita jumpa lagi, jumpa secara maya lah untuk kita sambung pembelajaran kita ke tajuk yang baru, iaitu bab 8 ke radioaktifan. Okey, jadi untuk bab ini dia memang adalah satu bab yang baru. Memang awak tak pernah jumpa semasa awak tingkatan 1 atau tingkatan 2. Okey, jadi dia memang baru. Dan awak mungkin banyaklah yang tak tahu mengenai apa dia sebenarnya keradioaktifan. Okey, cikgu nak awak tengok dekat simbol yang ditunjukkan ni okay, kalau awak ingat lagi, sewaktu awak di tingkatan 1, awak ada belajar simbol-simbol amaran. So salah satu daripada simbol amaran yang awak belajar, yang awak jumpa adalah simbol ni. Dia seolah-olah macam ada kipas ni, 3 kipas ni. Okay, so ini memberi maksud bahawa amaran ni, bahawa bahan yang ada simbol ni dia mengandungi radioaktif. Okay, so apa sebenarnya bahan yang mengandungi radioaktif ni? Apa kesan dia? So apa dia contoh bahan-bahan yang mempunyai keradioaktifan ni? So itulah yang kita akan belajar dalam bab 8 ni. So kebanyakannya simbol ini banyak dijumpai di tempat-tempat yang tertentu. Tak semua tempat ada simbol ni. Contohnya macam dekat hospital. Dekat hospital memang banyak kita jumpa simbol radioaktif. Okay, kalau dekat luar negara, negara yang terdapat loji nuklear, dekat negara tu, ada banyak bahan radioaktif yang dihasilkan daripada loji nuklear tersebut. So sebab itulah, kalau sesiapa pelajar yang ada mengetahui sejarah mengenai tsunami di Jepun contohnya yang telah membocorkan leak salah satu daripada loji nuklear sampai satu kawasan dekat Jepun tu tak boleh diduduki lagi. Itu adalah disebabkan oleh kebocoran bahan radioaktif yang mana dia sangat membahayakan kepada persekitaran dan juga manusia. Okey, jadi untuk pengenalan bab ni kita belajar dulu sejarah mengenai penemuan keradioaktifan. Okay, sebenarnya bahan radioaktif ni dia ada banyak kegunaan. Kalau tak, kenapa dia ada sampai ada loji kan yang digunakan? Jadi dia ada banyak kegunaan yang mana kegunaan dia tu jika secara berlebihan boleh mengakibatkan masalah lain pula, masalah-masalah kesihatan. So ada langkah-langkah yang tertentu diperlukan untuk mengendalikan bahan radioaktif. Okay, jadi kita nak tengok dululah macam mana radioaktif ni boleh ditemukan. Kalau awak ada, sambil tengok slide cikgu, awak boleh juga refer kepada buku teks awak, muka surat 232, 233. Okay, mengenai sejarah penemuan keradioaktifan. Okay, so yang pertama sekali yang telah menemukan keradioaktifan secara tidak sengaja, ini Wilhelm Conrad Röntgen. Macam tu lah kot sebut dia. So, kalau nak mudah bagi awak, biasanya soalan mengenai sejarah ini suka tanya dekat bahagian objektif. Okay, jadi selalu cikgu bagi tahu dekat pelajar untuk ingat nama pertama dia. Okay, sebab nama pertama setiap orang ni semua lain-lain. Okay, jadi Wilhelm, dia merupakan ahli fizik Jerman dan menemukan apa? Menemukan sinar X. Okay, so Wilhelm jumpa apa? Jumpa sinar X. Itu pun secara tidak sengaja. Macam mana dia boleh jumpa? Dia telah mengambil foto sinar X tangan isteri dia. Okay, so tengok dekat background slide ni. Ini sinar X tangan isteri dia. Nampak tulang-tulang tu. Okay, so daripada penemuan itu, Wilhelm ni dah menerima hadiah Nobel pertama bagi kejayaannya menemukan apa? Menemukan sinar X. So sinar X ini merupakan salah satu contoh bahan radioaktif. Awak kan kalau pergi sekolah, masa awal-awal dulu nak masuk daftar sekolah kena buat medical check up. Okay, ada pergi ambil sinar X-ray, pergi X-ray badan. Okay, bila X-ray badan tu sebenarnya sinar yang digunakan tu adalah sinar radioaktif. Okay, tapi ada kadar yang selamat digunakan. Itu nanti kita akan tengok. Okay, jadi ini adalah contoh sinar X
Gambar foto sinar X tangan isteri Wilhelm ni tadi, asyik ada cincin lagi yang dia ambil. Ni tiup sinar X yang digunakan. Okay. Seterusnya kita tengok juga siapa yang menemukan bahan yang seterusnya. So ada Antoine Henry Becquerel. Okay, so Antoine, okay, ingat nama first dia. Dia merupakan ahli fizik yang berjaya menemukan keradioaktifan. Apa yang dia temu? Okay, dia telah menemukan uranium. Okay, uranium. So, satu bahan radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi termasuklah dalam keadaan gelap secara tidak sengaja. Okay, so pancaran itu namanya apa? Pancaran itu adalah ciri pengayunan. Okay, yang ini kita akan tengoklah nanti apa dia pengayunannya. So, disebabkan itu, Antoine ni telah menerima hadiah Nobel. Okay, hadiah Nobel juga dalam bidang fizik bagi penemuannya yang dia telah menemukan uranium dan juga pancaran plat fotografi ni. Okay, so itu adalah kejayaan untuk Antoine. Antoine. Okay, ini orang yang kedua. Kemudian seterusnya, ini contoh dia jumpa plat fotografi yang dihitamkan daripada pancaran yang dikeluarkan oleh nukleus uranium. Okay, tu tak apa. Ini ditunjukkan contoh. Ni nanti kita akan go through lah. Menerusi topik ni semua kita akan tengok lah apa dia semua ni. Alright. Seterusnya. Ni ada sedikit fakta dekat sini. Selepas menghadiri sesi pembentangan kertas kerja pada 20 Januari, Becquerel ni, Antoine ni berasa hairan kerana tidak dapat menghasilkan sinar X. So, dia menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian uranium. Sebab dia jumpa uranium tadi. Jadi, uranium pun adalah salah satu contoh bahan radioaktif. Okey, kemudian insan yang ketiga, orang yang ketiga, iaitu Marie dan Pierre Curie. Okey, Marie dan Pierre Curie ni siapa? Pasangan suami isteri. Dia telah mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan dan bukan fotografi. Okey, tadi Antoine tu, Henry tu, dia mengenal kesan fotografi. Okey, untuk Marie dia dah maju sikit. So, dia mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan. Okey, so daripada uranium, waktu yang sebelum tu dijumpai, diorang jumpa lagi bahan yang lain yang radioaktif iaitu radium dan polonium. Alright, so radium dan polonium ni adalah contoh lain lagi bagi bahan radioaktif. So dah ada banyaklah, dah bermula daripada sinar X tadi. Okay, kemudian dapat uranium and then kemudian dapat polonium dan radium. So, ini adalah contoh-contoh bahan radioaktif yang ditemukan oleh insan-insan ni lah. Okay, so ini adalah Marie and Pierre Curie ni. Dia dapat menemukan radium. Okay, so wanita penerima hadiah Nobel lah. Ini Marie Curie ni merupakan wanita tunggal yang menerima hadiah Nobel sebab penemuan dia ke atas bahan radioaktif tadi tu. Okey. Seterusnya, ada sedikit selitan dalam sejarah penemuan radium oleh Marie dan Pierre Curie ni yang mana telah menyebabkan Marie ni meninggal dunia. Meninggal dunia disebabkan disebabkan penyakit yang terdedah kepada pancaran gamma yang berlebihan. So, sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium digunakan. Termasuklah dalam untuk merawat perubatan penyakit kanser. Tapi, dalam waktu yang sama, Marie Curie ni telah meninggal dunia disebabkan terdedah secara berlebihan kepada pancaran gamma. Jadi inilah yang saya katakan
Bahan radioaktif ni kalau tidak dikendalikan dengan betul, dia boleh membawa bahaya. Okay, dia boleh jadi ubat, nampak dia boleh digunakan sebagai salah satu rawatan. Dia juga boleh menyebabkan kematian. Okay, so kena mengendalikan alat tersebut dengan cara yang betul. Sampai sekarang ni telah ada banyak inovasi yang dihasilkan, telah ada banyak cara-cara yang diajarkan macam mana nak menggunakan bahan-bahan radioaktif. Yang mana kita akan tengok juga dalam bab ni nanti. Okey, so sejarah penemuan keradioaktifan. Untuk pengenalan dekat awak adalah sampai kepada Marie dan Pierre Curie itulah yang telah menemukan radium dan sinar gamma. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada keradioaktifan. Okey, apa sebenarnya keradioaktifan? Apa dia sebenarnya keradioaktifan ni? So dekat dalam next pembelajaran kita akan tengoklah apa dia sebenarnya maksud bagi keradioaktifan. So seperti yang awak nampak pada skrin, iaitu keradioaktifan ni apa? Proses. Dia merupakan satu proses perebutan secara rawak dan spontan. Okey, perebutan secara rawak dan spontan bagi apa? Bagi nukleus yang tidak stabil dengan cara memancarkan sinar radioaktif. Okey. So ini yang berlaku Penguraian ataupun proses perebutan radioaktif adalah penguraian nukleus yang tidak stabil suatu bahan radioaktif. Okey, contoh bahan radioaktif uranium. Nanti kita tengok contoh bahan radioaktif. Unsur dia merupakan unsur ataupun atom dan membentuk nukleus yang lebih stabil melalui pemancaran zarah-zarah daripada nukleus itu. So, perebutan ini berlakunya secara rawak, spontan, tanpa dipengaruhi oleh sebarang faktor fizikal, perubahan kimia ataupun daya. Okey, so cikgu nak awak refresh kembali, ingatkan kembali sewaktu tingkatan 1 di bawah tajuk jirim dan selepas jirim tu atom awak belajar atom, mengenai atom. So awak belajar mengenai struktur. Okey, struktur atom. Dekat dalam sesebuah atom, dia ada nukleus. Nukleus ini contohlah nukleus dalam sesebuah atom. Ni katakan sebuah atom ada nukleus. So nukleus ini di tengah-tengah. Nama pun nukleus. So dia berada di dalam sesebuah unsur ataupun di dalam sesebuah atom lah. Ini struktur atom So dekat nukleus ini ada dua struktur. Dua benda. Yang pertama ada proton dan ada juga neutron. Ada neutron dekat dalam atom. So dekat luar, dekat bulatan orbital ni, dekat orbit dia ni ada struktur yang dipanggil elektron. So dekat luar adalah elektron. Jadi untuk perebutan radioaktif ini dia melibatkan struktur nukleus, nukleus atom. Jadi nukleus ini tidak stabil. Kemudian dia akan membentuk nukleus yang lebih stabil dengan cara apa? Dia ada pemancaran zarah-zarah ataupun kita panggil sebagai sinar. Sinar. Itu yang datangnya sinar alfa, gamma, beta lah nanti kita tengok. So dia akan memancarkan sinar. Jadi hasilnya akan dapat nukleus yang lebih stabil. Jadi kalau nak lebih ingat, tolong rujuk semula buku untuk tajuk tingkatan 1 bahagian atom. Awak tengok semula dalam struktur atom ada apa. So ini adalah contoh. Contoh nukleus bagi yang tidak stabil bagi sesuatu atom radioisotop. Ingat perebutan ini tidak berlaku sebarang-sebarang. Maksudnya dia bukan berlaku kepada semua jenis atom. Tidak. Dia hanya berlaku kepada atom radioisotop ataupun atom yang
tidak stabil dan boleh memancarkan sinaran radioaktif. Okey, tak semua atom akan boleh melakukan perebutan. Contoh-contohnya nanti kita tengok. Okey, so begini ini adalah contoh nukleus atom yang tidak stabil. Ini bila dah banyak lah yang saya lukiskan ni, sikit je atom nukleus dia. So bila dah banyak begini, tidak stabil, jadi apa yang berlaku? Dia akan memancarkan sinaran. Okey, sinaran radioaktif. So dekat sini namanya sinaran gamma. Jadi apa yang berlaku? Akan terbentuklah nukleus baru yang lebih stabil dan lebih kecil strukturnya. So awak boleh tengok beza antara sebelum dengan selepas proses perebutan radioaktif ni lah. Okay, so apa yang berlaku ketika sinaran ini dibebaskan? Akan adanya pembebasan bahan dalam nukleus tu. Okay, sama ada neutron ataupun elektron ataupun proton dia. Okay, nanti kita tengoklah apa yang berlaku. So ada 3 jenis. 3 jenis sinaran radioaktif. Okay, yang pertama adalah zarah alfa, yang kedua adalah zarah beta dan yang ketiga adalah sinar gamma. Okay, boleh juga kita panggil sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okay, so sedikit pengenalan mengenai zarah-zarah ataupun sinaran radioaktif ni. Yang pertama, zarah alfa ataupun sinaran alfa, dia merupakan zarah yang bercas positif. Okay, bercas positif. Dia merupakan nukleus bagi helium. Nukleus bagi helium. So yang dibebaskan ni adalah nukleus bagi helium. Okay, untuk zarah beta atau sinar beta, dia bercas negatif dan dia merupakan elektron. Elektron. Kemudian untuk sinar gamma tidak bercas. Okay, dan dia adalah merupakan gelombang. Gelombang elektromagnet yang dibebaskan. Okay, so banyak kegunaan dalam industri. Sinar gamma ni yang paling banyak lah kita gunakan dalam industri. Okay, jadi kita nak tengok lah. Kita nak tengok apa dia sebenarnya yang berlaku ketika sinaran-sinaran alfa, beta, gamma ni tadi dibebaskan. So ini adalah contoh dalam buku teks awak. Jadi untuk zarah alfa, okay, kita tengok untuk zarah alfa, bahan radioaktif yang digunakan ini adalah bahan radioaktif atom uranium 238. So dekat dalam uranium 238 ini merupakan unsur ataupun unsur yang radioaktif lah, bahan radioaktif. So di dalam nukleus uranium ni dia merupakan nukleus yang tidak stabil. Okay. Jadi apa yang berlaku, dia akan melakukan proses perebutan secara rawak tu tadi. Dia tidak stabil, so dia melakukan proses secara rawak. Kemudian apa yang berlaku, akan berlakulah hasil perebutan. Okay, terbentuk 2 hasil perebutan iaitu thorium 234 dan menghasilkan zarah alfa ataupun sebenarnya dia merupakan nukleus bagi helium. Okay, nukleus bagi atom helium. Jadi awak nampak dekat sini P adalah proton yang bercas positif. Okay, neutron tak ada cas. Neutral, neutron tidak ada cas, neutral. So dia melakukan perebutan secara rawak. Kemudian membentuk thorium 234. So apa bezanya dekat sini? Thorium ini adalah lebih stabil. Okay, thorium adalah lebih stabil. So ini adalah bahan radioaktif yang lebih stabil. Okay, dia telah berkurang jumlah proton dan neutronnya. Proton berkurang sebanyak 2 dan neutron juga berkurang sebanyak 2. Jadi dia akan membentuk nukleus helium. 2 proton dan 2 neutron. So namanya adalah zarah alfa. Ini adalah sinaran lah yang telah dibentuk ketika perebutan uranium 238 berlaku. Okey, seterusnya adalah perebutan thorium 234. Ini adalah bagi pembentukan sinar beta ataupun zarah beta. So untuk beta, unsur radioaktif yang digunakan adalah thorium 234. Okay, 234. Nukleus dia masih tidak stabil.
So awak tengok dekat sini nilai proton 90, nilai neutron adalah 144. Okay, so bila dia melakukan perebutan, hasilnya akan ada protactinium 234. Dan ada elektron yang terhasil. Yang mana elektron ni merupakan zarah beta lah. Zarah beta. Sinaran beta yang terhasil dalam masa yang sama, elektron pun terhasil. So dekat sini awak tengok 90 proton dah jadi 91, neutron dia dah berkurang 1. So jadi bentuk elektron dan juga zarah beta. Okey, seterusnya adalah perebutan bagi kobalt 60. Okey, perebutan kobalt 60. Kobalt 60 ni adalah nukleus yang tidak stabil. Kemudian apa yang berlaku? Dia akan memancarkan sinar gamma. Ini adalah hasil perebutan dan juga menjadikan kobalt 60 nukleus yang lebih stabil. Nukleus kobalt yang lebih stabil. Nampak perubahannya dekat sini adalah dia menghasilkan sinaran gamma selepas proses perebutan bagi yang pertama kali. Sekarang ni dekat sini tidak ada yang berubah secara ketara, cumanya hasil yang kita nak tengok adalah sinaran gamma. Yang mana sinar gamma ni dia tidak ada charge. Dia merupakan gelombang. Gelombang yang terhasil, gelombang elektromagnet. Okay, jadi inilah bagaimana berlakunya ketiga-tiga jenis perebutan yang mana menghasilkan sinar gamma, zarah beta dan juga zarah alfa. Okey, jadi kelas seterusnya nanti kita akan tengoklah. Kita akan tengok apa yang berlaku semasa perebutan. Kita akan tengok separuh hayat dan apa dia lagi contoh-contoh bahan yang lain. Ni saya teruskan sikit dengan contoh. Contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan mereput secara spontan. Antaranya adalah karbon 14. Okey, ini yang ditulis ni, nombor-nombor yang ditulis ni adalah nombor proton dia. P nombor. Bukan nombor proton, sorry. Ini adalah dia punya bilangan dekat dalam nukleus dia. Campuran antara bilangan proton dan neutron. Kita panggil dia sebagai nukleon. Ataupun bilangan dalam nukleus lah. Okay, so karbon 14, radon 222, thorium 234, uranium 238. So ini adalah contoh bahan radioaktif. Unsur radioaktif yang mempunyai nukleus tidak stabil. Ingat daripada awal tadi cikgu dah kata bukan semua unsur tidak stabil. So antara contoh unsur yang tidak stabil, inilah dia yang boleh membentuk proses perebutan. So menjadikan berlakunya sinar-sinar alfa, zarah beta dan zarah gamma tadilah. Zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Daripada unsur-unsur inilah contoh dia. Ada lagi contoh-contoh lain tapi untuk silibus awak ni tak banyak sangat yang kita akan jumpa. Okey. So itu saja untuk kali ini. Boleh jelaskan lagi pemahaman awak. Boleh refer buku teks untuk tajuk ni. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat cikgu. Okay, so next class kita akan sambung kepada unit dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.